Petang ini, aku ingin berkongsi tentang kisah hidupku menerusi ruangan Adila di Radio Klasik. Aku dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, tidak kaya harta dan tidak terlalu miskin harta. Ibu bapaku dua-dua bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, walaupun berpangkat kecil. Tapi Alhamdulillah, mereka sentiasa memastikan aku dan adik-beradik yang lain cukup makan dan cukup pakai. Ketika aku bersekolah rendah dan menengah dan sehinggalah sekarang, seronok juga aku tengok kesenangan kawan-kawan yang lain. Lagi-lagi yang memang sudah dilahirkan dalam keluarga yang senang. Semua dapat. Tak perlu risau yuran sekolah. Peralatan semua lengkap dan semua ada duit belanja yang mencukupi. Di sekolah, pasti aku antara orang yang lambat membayar yuran sekolah. Ayah aku pula selalu pinjam duit dengan makcik untuk beri duit bekalan dengan aku. Ibu ayah aku sehinggalah bersara hanya menaiki bas saja pergi kerja. Kami tidak mampu membeli kenderaan. Tapi yang penting kami hidup gembira. Masa zaman belajar dulu, aku dapat tawaran untuk sambung pengajian dalam bidang perubatan di luar negara. Walaupun akan mendapat beasiswa kemudian, tapi masih memerlukan duit untuk membuat segala persiapan. Aku faham keadaan keluargaku. Keluarga sebelah ibu pun sederhana juga. Keluarga sebelah ayah aku ada yang agak senang. Tapi aku tidak mahu satu hari nanti mereka akan mengungkit. Aku kuburkan niatku untuk sambung belajar di luar negara. Seronoknya melihat kawan-kawan lain yang dapat meneruskan pengajian mereka. Bisakah kau tempuh ranjau ini? Yang pastinya
Alhamdulillah. Sekarang mereka sudah menjadi doktor yang berjaya, kembali ke tanah air untuk berkhidmat di negara sendiri. Selepas itu juga aku mendapat tawaran temuduga untuk melanjutkan pengajian di IPTA dalam jurusan profesional juga. Sekali lagi aku tidak pergi kerana pusat temuduga berada jauh dari kampung. Keadaan keluarga tidak mengizinkan pada waktu itu. Pastinya memerlukan duit untuk tambang bas, penginapan dan duit belanja makan. Ibu ayah aku tidak tahu mengenai tawaran ni. Kalau tahu, mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan duit. Sekali lagi aku kuburkan niatku. Memberi alasan aku tidak berminat dengan jurusan itu kepada kawan-kawan lain yang turut mendapat panggilan. Jauh di sudut hatiku, sebenarnya teringin juga nak pergi. Tapi aku positif. Mungkin ada yang lebih baik. Kawan-kawan pun sudah selamat berkhidmat dalam kerajaan dengan pangkat yang tinggi. Aku sangat bangga dengan mereka sekarang. Cikgu-cikguku juga selalu memuji kawan-kawanku yang berjaya, terutamanya yang telah menjadi doktor dan dalam bidang profesional. Kalau dulu aku tidak mempunyai masalah kewangan, sudah pasti aku akan menjadi seperti mereka. Mungkin ramai yang akan berkata, kenapa tak pergi ke pusat kebajikan atau pusat zakat untuk mohon bantuan? Tidak semudah itu untuk mendapatkan bantuan, fikirku. Aku tidak mahu menyusahkan keluargaku untuk mengurus itu ini. Lagi pula, masa tu aku tidak tahu sangat berurusan sendiri. Itulah, kadang-kadang aku bertanya diri sendiri, kenapalah aku tidak boleh hidup senang seperti orang lain? Layarkan kehidupan ke destinasi pilihan. Nikmatilah keindahan yang tak dijanjikan. Hayatilah keperikan, baru bisa mengertikan kemanisan, kebesaran, rahsia kebenaran. Yang tinggal kita mencari hidup nyatanya misteri. Kita tafsirkan, sukar diartikan. Hidup ini memang payah, kadang gelap, kadang cerah. Hati ini jika resah, Siksa jiwa takkan sudah. Hidup ini memang payah, ku terima, ku berserah. Hati ini bila pasrah, yang susah bisa mudah. Bersama yang susah, adanya yang mudah. bersama yang susah mudah. Arus deras kehidupan, dikejar dan ditinggalkan. Terima yang ditakdirkan, tulus kesyukuran. Dalam jiwa perperangan, duka resah sendirian. Kita dalam pengorbanan, minta keampunan. Yang tinggal kita mencari hidup nyatanya misteri. Kita tafsirkan, sukar diartikan. Hidup ini memang payah, kadang gelap, kadang cerah. Hati ini jika resah, Siksa jiwa
kasih pilihan. Nikmatilah keindahan yang tak dijanjikan. Alhamdulillah, aku dapat menyambung pengajian di IPTA juga dengan tawaran beasiswa, tapi bukan jurusan profesional lagi. Dengan pengeluaran KWSP ibu bapaku, aku dapat membayar yuran pengajian. Walaupun aku mendapat beasiswa, tapi sebahagian darinya aku kirimkan kepada keluargaku di kampung. Kadang-kala aku ikat perut dan bekerja separuh masa untuk duit tambahan. Pernah juga aku hanya makan mi segera dan bertahan 2 hari tidak makan. Kawan-kawan hanya melihat aku gembira dan tidak seperti mempunyai masalah sebab perangaiku yang susah nak nampak sedih. Ibuku selalu berpesan, biarlah kita sendiri tahu yang kita susah, tapi tak perlulah tunjuk kepada sesiapa pun. Begitu juga bila kita sudah senang. Sebenarnya, panjang lagi kisahku ini, tapi aku ceritakan sebahagian saja. Sudah hampir 15 tahun berlalu selepas aku menamatkan pengajian. Aku bersyukur dengan apa yang aku miliki. Walaupun aku tidak memiliki kerja yang hebat, gaji yang hebat seperti kawan-kawan lain, tapi aku bersyukur Allah masih cukupkan makan minumku. Walaupun tidak mampu memberikan banyak kepada keluargaku, tapi ia masih cukup untuk menampung keluargaku. Bagiku, bersyukurlah dengan apa yang diberi dan janganlah berhenti berusaha. Allah jadikan aku sebagai seorang yang sederhana. Aku mempunyai lebih masa dengan keluarga, kawan-kawan, masih mampu menampung keluarga dan pastinya semua tu ada hikmah di sebaliknya. Sesusah mana pun kita, pasti ada yang lebih susah dari kita. Janganlah bersifat dengki pada kejayaan dan kesenangan orang lain. Jadikanlah ia sebagai inspirasi untuk kita melangkah jauh. Terima kasih keluargaku yang sentiasa bersamaku. Walaupun kami tidak kaya harta, tapi biarlah kami kaya dengan kebahagiaan. Aku yang masih di perjalanan hidup ini, begitu lama berliga di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari sesuatu yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara ke selatan dunia, mengejar siang dan malam, suruh dan pasang, mencari suatu kebebasan, mencari satu kedamaian. Di mana berakhirnya perjalananku ini,
mengapa